والرسول اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Silakan pada Ustaz Ibrahim Islam, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita merampungkan bersyukuran Allah SWT pada pagi Isnin hari ini dapat kita teruskan kuliah mingguan bersama pada Ustaz kita nasihat agama dan wasiat iman. InsyaAllah bersama kita buka majlis bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soal setelah kita masuk pada pagi ini ada dua Ustaz kedua aktif sama Fadil Ustaz Syakir Nasrullah InsyaAllah. Silakan pada Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan moderator majlis pagi ini Bapak Ustaz Azman Ishaq yang merupakan pengarah Kota Raja dan mengasas Kota Raja, yang berbahagia tuan-tuan imam di tempat masing-masing, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pagi ini 20 bulan 11 Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Tak ada ditarik oleh Allah nyawa kita. Masih lagi kita boleh berfungsi sebagai hamba-hambanya. Mata kita masih boleh melihat, telinga kita masih boleh mendengar, perut kita boleh menerima makanan, kaki kita masih boleh berjalan, lidah kita masih boleh berzikir dan seterusnya. Dapat kita menggunakan segala anggota-anggota yang tujuh yang Allah anugerah kepada kita itu bagi menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan contoh yang diberi kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dan Allah pimpin kita, dorong kita untuk hadir dalam majlis yang paling mulia pagi ini. Kita memulakan kehidupan kita dengan hadir dalam majlis yang termulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran-ganjaran dari ilmu yang kita terima itu. Mudah-mudahan dengan itu bila ilmu itu cukup, barulah kita boleh amalkan. Karena amalan tanpa ilmu ditolak. Kena ingat, amalan tanpa ilmu kena tolak. Ada ilmu tak amal, macam pokok tak berbuah. Nah, jadi nak ada dua, ilmu nak ada, amalan nak ada. Barulah diterima kita ini sebagai hamba-hambanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita dalam kitab kita yang bernama apa? Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ya, untuk pagi ini tajuk kita ialah nikah kahwin. Perihal nikah kahwin. Pagi nak nikah. Nah, tapi belum nikah.
Tapi udah nikah, bagi orang lelaki kalau udah nikah boleh lagi. Ya, cukup ada satu. Nah, dia kata dia cukup satu. Kenapa? Nah. Tanya dia mana? Cukup ke satu? Enggak. Tanya Ustaz. Cukup ke satu? Ya. Nah, ya. Boleh sampai berapa? Boleh sampai 4. Ini kita baca ayat yang pertama tadi ada tu ya. Ya, baik. Buka kitab senang ya. Tidak banyak orang lewat. Perihal nikah kahwin, ketahuilah, iklam, ketahui oleh kamu. Moga-moga Allah merahmati kamu. Tanda rahmat Allah. Nak tanda rahmat Allah. Buat apa? Bihun boleh mamam, nasi boleh makan. Untuk melayakkan diri masuk dalam syurga. Karena kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat yang mimpi nak masuk syurga. Jangan balik menyengit ya, aku pun mati syurga mana lah kau. Dia syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Darussalam ke, Jannatul Ma'wa ke. Jangan perasan. Tahu perasan? Apa? SS. Apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat kepada kita. Nakkan rahmat, kena ikut apa saja perintah Allah Ta'ala. 5 hukum yang tak jalan tu, yang laksanakan dengan sempurna. Yang wajib, buat semua. Yang haram, tinggalkan semua. Yang sunat, buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh, tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Maka, dapatlah kita rahmat dari Allah Ta'ala. Allah kabul Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ini sekali lagi nanti kita nak sampai Muharram ni nak sama untuk hijrah. Apa ayat tu? 218 surah Al-Baqarah. Sekali lagi kita baca. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Ada 3 benda ni. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kehendak rahmat Allah kena buat 3 perkara. Pertama kena beriman. Beriman macam mana? Beriman percaya betul. Apa benda nak beriman? Percaya betul dengan beriman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan untung baik atau qadar dan qadar. Percaya betul. Kemudian kena berhijrah. Hijrah tu tukar sikap. Kalau dulu pengampui, sekarang jadi apa? Jadi penyantun, penyabar. Kalau dulu kerkut, bakhir, nak kering, jadi masing. Ini jadi apa? Jadi pemurah. Itu hijrah ni. Bukan hijrah pindah. Asal maknanya memang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi tak payah dah habis. Hijrah itu dah habis. Tapi kita boleh ubah sikap, tukar sikap. Kena berhijrah. Yang 3 kena berjuang jalan Allah. Apa saja kita gunakan di jalan Allah, ikut apa perintah Allah. Ada harta, gunakan harta itu di jalan Allah. Ada ilmu, gunakan ilmu di jalan Allah. Ada tenaga, gunakan tenaga itu untuk membantu perjuangan Islam dan sebagainya. Bila ada 3-3 itu, baru berharap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bila Allah bagi rahmat, barulah kita layak masuk ke dalam syurga. Jadi kita mudah-mudahan Allah bagi rahmat kita ya. Ketahuilah nak rahmat Allah tadi ya. Ketahuilah moga-moga Allah merahmati kamu. Bahawasanya nikah kahwin itu mempunyai kelebihan-kelebihan. Bukan satu kelebihannya, dia banyak tu kelebihan-kelebihan diulang. Dia ada perkataan ganda.
kelebihan. Bukan satu ya. Faedah banyak dia. Faedah satu disebut. Dan manfaat seperti faedah lah. Keduniaan dan keakhiratan. Dunia pun ada faedah, akhirat pun ada faedah. Kalau kita kahwin. Kalau sentuhan, rugi lah. Tak dapat faedah-faedah, tak dapat manfaatnya. Dalam menggalakkan perkahwinan, dalam menggalakkan berkahwin, terdapat banyak banyak riwayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak ya. Firman Allah Ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Ini ayat yang paling masyhur ni kan. Orang lelaki ayat ini yang dihafal banyak pun. Ya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Dengar ayat tu, baca tu dia dengung tu dia dengungkan dengan langgar aja. Fankihu, nun kemudian kaf, ikhfa yang dengung. Fankihu ma taba lakum, mim tu ada sabdu tu. Ma taba lakum minan nisa, dengung ya. Ma taba lakum minan, nan pun dengung juga. Minan nisa, banyak sah tu. Mat wajib muttasil. Ya, masna wa sulasa wa ruba'. Cakap lagi apa? Maka kahwinilah kamu perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 dan 4. Boleh apa? 4. Yang lebih. Tapi Rasulullah bukan 4. Rasulullah semuanya di sebelah. Dia lain karena dia itu spesial. Dia dapat keistimewaan dari Allah SWT. Dia boleh sampai lebih dari 4 boleh. Karena Allah bagi dia keistimewaan dia sebagai Rasul. Ya. Bagi lain dari Rasulullah, lain dari orang biasa macam kita ni, paling tingginya 4, paling banyak 4 ya. Ada ayat sebelum tu atas tu. Lepas tu ada sambungnya. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat ini tak ada banyak orang sebut. Yang sebut seorang ni tu ya. Apa tu? Fa in hiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu. One is enough for you kalau kamu tak boleh berlaku adil. Ya. Tapi boleh menempat. Ya. Sebab sahabat-sahabat dulu jarang jumpa dia seorang isterinya. Banyak zaman dulu orang Arab memang banyak isterinya, berpuluh-puluh ada, rata-rata ada. Tengok kemampuan dia zaman itu, zaman belum Islam lagi. Jadi 4 tu biasa aja. Hari ini 2 pun payah. Bila ada 2 pun kena tak lain dah 2 lagi ni. Tambah orang lelaki kau ni banyak ada penyakit apa? Penyakit TB. Habis TB. Takut bini. Dia seorang tu. Masuk yang cakap lah. Yang seorang ni. Ya dah. Kenapa? Takutnya. Takut huara. Periuk belanga terbang melayang-layang menghentam mai belakang. Orang tengok kalau ni. Ya. Kita nak yang jodoh. Ya. Jadi maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Tapi nak pilih perempuan tu ada dah cara-cara dalam Islam. Nak cari jodoh ada cara-cara dalam Islam. Pilihlah perempuan-perempuan itu yang ada 4 perkara. Yang pertama, yang cantik. Perempuan pun nak pilih lelaki itu, dia cari yang cantik. Sama 4 tu. Panduan untuk semua tu. Sama dia lelaki atau perempuan. Ya, tapi orang Melayu ni cantik belakang. Ada orang Melayu tak cantik? Cantik belakang. Kecantikan tu subjektif, ikut apa? Ikut pendapat masing-masing. Ada orang kata orang tu cantik, orang yang kata tak cantik. Ada orang kata yang ni tak cantik, orang itu cantik. Jadi cari yang cantik. Yang kedua, cari yang apa?
harta. Yang ada harta. Lima leha. Kerana hartanya. Nah, senang kita kalau dia ada harta. Kalau suami yang cari isteri yang ada harta. Kalau dapat. Nah, kerana hartanya. Ada pepatah Hindu. Pepatah Hindu bukan suruh ikutnya. Saja nak ngabur begini. Nah. Do not marry a woman who is rich, but make sure she has got money with her. Artinya jangan kahwin kerana duit, jangan kahwin kerana harta, jangan kahwin kerana kekayaan, tapi pastikan dia tu ada duit sebelum kau kahwin dengan dia. Itu pepatah Hindu bukan semua ikut ni, saja nak anu aja kerana ikut harta ya. Tak ada merempat dalam perkahwinan tu. Yang ketiga cari kerana nasabnya, kerana keturunannya. Keturunan tu bukan mesti anak raja, bukan mesti raja-raja ni tak payah. Bukan mesti Said, bukan mesti Mio, tak ada. Itu keturunan apa? Tidak penting. Keturunan tu cari mak bapaknya baik-baik. Jangan cari anak perompak, jangan cari anak pencuri, jangan cari anak pengedar dadah, jangan cari anak-anak yang tak semayang dan sebagainya. Itu keturunan yang baik. Lina sabiha, kerana keturunannya. Dan yang keempat lidiniha. Arti lidiniha kerana keagamaannya. Nak cari pasangan tu dia kerana keagamaan. Senang, tak ada masalah kita. Dengar tuan-tuan ni, nak mencari isteri cari yang hanya sudah menutup aurat. Tak ada payah kita nak ngajar dia tu. Payah kita berkelahi dengan dia kerana dia tak nak menutup aurat. Kadang cari perempuan macam tepi jalan tu, mudah kahwin dengan kita, pakai t-shirt. Depan tulis apa? Depan tulis apa? Kiss me. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Pandai. No. Depan tulis kiss me. Belakang tulis no problem. Ayahlah kalau dapat isteri macam tu. Tapi kalau pilih yang sudah sedia untuk aurat kan senang kan? Gitu ke? Pilih perempuan yang sudah tahu tentang maya. Ya, kalau tak tahu lagi, kewajipan suami untuk mengajar dia. Nak ngajar dia macam mana nak mandi hadas, nak ngajar dia macam mana nak ambil wuduk. Itu kewajipan suami tu tau. Nak ngajar dia macam mana nak semayang, bacaannya macam mana dan sebagainya. Apa perkara-perkara yang bacakan semayang. Nak jadi ustaz dia seperti itu kepada bini dia ya. Tapi kalau dah ada siap, ada pengetahuan dia, tak ada payah ngajar ni. Ya. Ya, keempat perkara kalau nak memilih isteri, nak memilih pasangan. Kalau boleh beliau keempat-empat tu. Kalau dapat keempat-empat lebih baik ya. Cari yang cantik, cari yang ada harta, cari yang ada keturunan baik-baik. Ya. Dan cari juga orang yang ada agama. Tapi bukan senang dapat empat-empat tu. Kalau tak boleh empat tu, kalau ada satu je pilih yang mana? Yang ada agama. Ya. Kalau tak boleh pilih-pilih, tak dapat dah. Cari ni tak ada, yang ni ada kekurangannya. Cari yang ada agama. Senang. Alright. Suruh kahwin dia. Lagi firman Allah Ta'ala. Ya, apa dia? Wa ankihul ayyami minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu apa tu? Iyakunu fuqara'a yughnihimullah yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya dan kawinkanlah wanita-wanita yang tiada suami tu. Siapa wanita tak ada suami kawinkan. Waris yang kawinkan ya. Kawinkanlah wanita-wanita yang tiada suami di antara kamu dan orang-orang yang baik. Siapa tak ada isteri kawin. Ayyaman minkum, bagi mereka-mereka yang tak ada pasangan. Ya, wa ankihul ayyama minkum.
Wassalihin, dan yang soleh-soleh. Orang-orang yang baik-baik. Daripada hamba-hamba. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kiranya mereka miskin. Kalau mereka miskin, nanti Tuhan akan memberikan kekayaan. Dari kurnianya. Kalau dia miskin, kahwin, datang rezeki. Yang takut. Jangan takut kahwin kerana kemiskinan. Jangan takut kahwin kerana tak boleh nak membiayai isteri dan keluarga. Allah rezeki dari siapa? Allah dah tentukan rezeki baginya. Ya. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan adalah rezeki-rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang takut. Jadi rezeki itu tak ada susah payah sangat carinya. Carilah, tapi jangan terlalu payah carinya. Jangan takut kerana tak ada rezeki. Nak melakukan ibadah kepada Allah, jangan takut kemiskinan, jangan takut kerana zakat, jangan takut apa-apa. Nak pergi haji, jangan takut habis. Rezeki untuknya. Begitu juga nak kahwin, jangan takut. Tak menanggung isteri dan keluarga. Sama ada perempuan kerana mereka miskin. Yang kerana miskin tak langsung tak kahwin. Nanti Tuhan akan memberikan kekayaan dari kurnianya. Bila Allah kurniakan apa saja Allah boleh bagi kepada kita. Ya? Dan Allah itu maha luas. Apa pemberiannya? Ya, perbendaharaan Allah itu luas. Tak terkira banyaknya. Tak ada luar-luar. Ya? Dan Allah maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Wasi' itu luas. Apa yang luas? Perbendaharaan Allah tu. Rezeki yang disimpan oleh Allah tu luas. Ya, alim, Allah maha mengetahui. Boleh ke tak boleh dia menanggung isteri dan anak-anak? Boleh. Ya? Tidak ada masalah dari Allah SWT. Ya? Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu amat luas perbendaharaannya dan Allah maha mengetahui. Ya. Itu ayat Quran. Yang pertama tadi surah An-Nisa ayat 3. Yang kejap ni surah An-Nur ayat 32. Kemudian apa kata Nabi? Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul apa tu? Minkumul ba'ata falyatazawwaju fa innahu a'dal lil basar wa ahsinul lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'ah. Wahai pemuda-pemuda, tengok kalau lelaki pemuda ya, bukan pemudi ya. Wahai pemuda-pemuda, semua muda belakang ni depan saya ni, yang cakap pun muda juga. Oh 18 semua, muda tak? Oh 18, muda tu. Baliklah. Jadi wahai pemuda-pemuda sekalian, nah sesiapa yang mampu mendirikan rumah tangga, hendaklah ia berkahwin. Siapa yang mampu kahwin, nanti galakan dari Allah apa dari Rasul tu lah. Galakan dari Rasul, kahwinlah kalau mampu. Hendaklah ia kahwin. Ya? Kerana yang demikian itu lebih menjamin untuk menutup pandangan. Tadi tengok dia mata, tengok orang perempuan sana sini terbeliak di mata ya. Dia menutup pandangan. Kerana dia ada isteri di rumah boleh tengok. Dia menutup pandangan kepada yang haram-haram. Dan lebih selamat untuk menjaga kemaluannya. Nak menjaga benda-benda yang malu yang jadi aib ya. Siapa yang tidak mampu, tak boleh nak kahwin, macam-macam ada halnya, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa itu menahan syahwat untuk kahwin. Puasa itu menahan diri daripada melakukan perhubungan antara lelaki dan perempuan.
Karena hukumnya batal, bukan batal puasa, batal pahala puasa ni. Kalau dia bersama dengan isterinya sehingga naik syawal, batal. Batal pahala ya, bukan batal puasa. Itu makruh. Nah, begitu perempuan, wanita-wanita yang dah kahwin di Ramadan jangan bergigi benar. Tahu apa bergigi? Apa bergigi? Beri benar make upnya. Cakap memanja benar dengan suami itu. Abang, suami pun dah teransang. Dia teransang, takut telajak. Kalau telajak apa jadi? Kalau telajak bulan Ramadan apa jadi? Kena kafarah, kena denda. Apa dendanya? 3 jenis denda. Kalau telajak. Yang pertama bebaskan hamba. Yang kedua puasa 2 bulan betul-betul. Yang ketiga bagi makan kalau tak boleh. Kalau tak boleh yang pertama buat yang kedua. Tapi yang kedua buat yang ketiga. Yang ketiga apa? Beri makan oleh 60 orang fakir miskin. Yang kena apa? Suami ke isteri. Kalau mereka bersubuh sehingga batal puasanya di bulan Ramadan, ya, siapa yang kena? Suami ke isteri? Dua-dua ke? Yang kena suami aja, isteri tak kena. Tapi yang berdosa, dua-dua berdosa, ya. Suami pun berdosa, isteri pun berdosa. Jadi di bulan Ramadan jangan melakukan perkara-perkara yang boleh merangsangkan syahwat, boleh menaikkan nafsu, jangan. Dekat-dekat, pegang-pegang, jangan. Ya. Tak saya tu dia dah saya sebut tadi ya. Sebab itu orang dulu-dulu, orang zaman saya muda-muda tu, tak ada kahwin bulan Syaban tu. Bulan Syaban tak ada kahwin. Kenapa? Kerana dekat benar dengan Ramadan. Takut di bulan Ramadan terlajak. Tapi sekarang tak kira dengan, kira cuti je. Saya cuti kahwin. Lantak Syaban kahwin juga. Kadang bulan Ramadan mereka kahwin. Ada dah orang kahwin bulan Ramadan? Ada. Ya? Itu tak apa. Jadi apa? Itu seruan dari Nabi dia. Wahai pemuda-pemuda sekalian, sesiapa yang mampu mendirikan rumah tangga, hendaklah ia berkahwin. Kerana yang demikian itu lebih menjamin untuk menutup pandangannya. Boleh kahwin tak ada nampak pandangan perempuan yang lain. Ya, hanya pandang isteri dia je ya. Menjamin untuk menutup pandangan. Dan lebih selamat untuk menjaga aibnya, menjaga malunya. Itu yang kemaluan. Kerana kemaluan itu bukan alat itu ya. Menjaga benda yang mengaibkan dia. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa itu mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ke dah? Ya. Itu guna puasa. Ya. Kutiba alaikum taqwa. Kita dah cerita buat puasa dulu. Ya, apa dia latihan-latihannya Allah datang ke dalam bulan puasa ni supaya kita menjadi orang takwa. Ya, yang pertama dia latih kita ni dengan banyak semayang, ya ke tak? Ada satu semayang hanya ada bulan Ramadan je, ni apa? Tarawih. Bulan lain tak ada. Jadi orang semayang, Allah janji apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Bila semayang tak ada minum ekor. Bila semayang tak ada lagi berjudi. Bila semayang tak ada minum arak. Bila semayang tak ada berzina. Dia tercegah. Semayang itu sendiri mencegah dia daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Itu orang takwa lah. Siri orang takwa tak ada melakukan fahsyat dan munkar. Semayang. Kemudian di bulan Ramadan dia latih kita dengan banyak zikir. Ada zikir. Di bulan Ramadan banyak ada zikir, tuan-tuan dan puan. Nah, bila malam-malam tarawih ada zikir lah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kita pun sama orang apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita malam bila banyak zikir apa dapat tuan-tuan dan puan? Apa dapat? Tenang jiwa. Itu janji Tuhan tu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
Tak ada kelukasa, tak ada nak metok dia katanya, tak ada nak ngomong hangat dia katanya, tak ada pang, semua tak kena bang. Dia banyak zikir. Jadi Ramadan melatih kita dengan banyak berzikir. Ya tak? Lagi apa fadilat Ramadan? Ramadan juga melatih kita supaya banyak bersedekah. Lebih-lebih lagi sedekah di jalan Allah. Nah, itu sebab selalunya bila datang list-list minta derma, bila yang menang? Ramadan. Kerana orang tu hendak bersedekah. Bila dia banyak sedekah, Allah balas balik. Setiap sedekah tu berapa kali ganda? Berapa peratus? Berapa peratus Allah balas balik? 700%. Allah janji tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yang bersedekah di jalan Allah, adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 7 kali 100. Apa dia dengan matematik tu? 700. Siapa sedekah RM1 di bulan Ramadan? Bukan bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain tu. Untuk bertarajah. Sedekah RM1 je. Allah balas balik RM700. Kalau bulan Ramadan lagi teruk, lagi banyak, tak terhingga banyaknya. Kerana Nabi Allah sebut dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu aku punya kata Allah, dan aku lah yang menentu berapa banyak pahala yang aku nak bagi. Jadi di bulan Ramadan suruh kita banyak sedekah. Itu melatih kita menjadi orang takwa. Orang yang banyak sedekah tu jadi dia orang pemurah. Orang pemurah, apa kata Nabi? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah hampir dia dengan Allah, hampir dengan manusia, orang suka dengan dia, hampir dengan syurga, dan jauh daripada neraka. Itu orang pemurah. Nak kata tak? Di Ramadan melatih kita supaya kita menjadi orang yang pemurah. Kemudian lagi apa? Latihan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja ada satu malam yang spesial. Apa nama malamnya? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Apa nama malamnya? Lailatul Qadar. Kalau nak sebut malam, malam apa? Malam Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Kadang-kadang kami ulama-ulama sebut juga malam Lailatul Qadar, tak betul tu. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Banyak malam Qadar tu. Sebenarnya malam Qadar berapa malam? Satu malam je. Siapa bertemu dengan Lailatul Qadar, dia dapat pahala ibadah berapa lama? 83.333 tahun. Itu melatih kita menjadi orang bertakwa. Sebab itu siapa yang mampu kahwin, tak mampu kahwin, puasa. Suruh puasa. Kerana puasa mendidik dia menjadi orang-orang bertakwa. Kita nak jadi orang takwa sama dia kahwin dia tak kahwin, dia nak jadi orang takwa. Ngapa? Ngapa nak jadi orang takwa? Tuan-tuan dan puan-puan, ngapa? Hendak nak jadi orang takwa? Saya nak tanya soalan ni. Hendak ke tak hendak jadi orang yang bertakwa? Siapa tak nak kan? Ngapa nak jadi orang takwa? Why do you want to become a takwa? Ngapa nak jadi orang takwa? Ngapa nak jadi orang muttaqin? Semua ni ngapa nak jadi orang muttaqin? Kerana orang bertakwa saja yang dijamin Allah keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dengar dulu, ngapa kita tidak jadi orang takwa? Kerana orang bertakwa saja yang dijamin Allah keselamatannya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang takwa. Rezeki orang takwa jamin tak? Rezeki orang yang bertakwa dijamin tidak? Dijamin. Mana tahu? Allah kata? Ini semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man haitsu cukup. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu sambung ayat tadi ya. Tapi kita biar ayat boleh dah.
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia jalan keluar dari sembarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang kita tahu dari mana datangnya. Ada je. Syarat dia takwa. Kita tahu dari mana rezekinya, ada yang mau bagi. Tapi syarat takwa, dia tak payah berusaha mencari rezeki. Orang tu dengan rezeki bagi dia. Ada je. Kadang-kadang tersedut, ada je orang hantar benda-benda barang makan, ada orang hantar duit, ada orang hantar menyodang. Syarat dia bertakwa. Dia makan gaji dengan Tuhan. Itu di dunia ni. Di akhirat Allah jamin juga kalau dia bertakwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di dalam darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana pangkat selamat tu? Fi jannatin wa uyun, dalam surga yang terdapat air yang berpancuran. Itu janji Allah bagi orang bertakwa. Itu kita nak jadi orang takwa. Ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Puasa melatih kita menjadikan diri kita itu orang bertakwa. Ya. Jadi dilatih kita tu supaya kita menjadi orang takwa. Orang takwa apa? Banyak mayang, jadi tanda-tanda orang takwa. Mayang banyak zikir, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak sedekah dan sebagainya. Itu dah faedah orang puasa ni ya. Jadi siapa yang tak mampu nak kahwin, puasa. Anak puasa tu memimpin dia menjadi orang yang bertakwa. Baik. Kemudian apa? Taman ini baca. Saya dah tak ingat taman ni ya. Ini ya. Kemudian kahwin itu ada tadinya. Ya ma'syaral syabab tadinya. Wahai pemuda-pemuda sekalian, sesiapa yang mampu mendirikan rumah tangga hendaklah ia berkahwin. Kerana yang demikian itu lebih menjamin untuk menutup pandangannya dan lebih selamat untuk menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa itu menahan syahwatnya untuk kahwin. Kemudian apa kata Nabi lagi? Man arada an yalqallahu tahiran mutahhiran wal yatazawwaji kharair. Siapa yang ingin menemui Allah dalam keadaan bersih dan suci, ya, bukan saja bersih, suci lagi, ya, nak jumpa dengan Allah tahiran mutahharan, ya, suci lagi, bersih. Maka hendaklah ia berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka. Kahwin wanita. Siapa ada isteri, dia semayang dapat pahala berapa pahala? 70 kali ganda. Dibanding dengan orang yang bujang, yang tak ada isteri. Ya. Orang yang bujang tak dapat 70. Cuma kalau dia berjemaah dapat 27. Itu aja. Ya. Tapi kalau dia kahwin, kalau dia ada isteri, 70 kali ganda pahalanya. Itu sebab orang nak jadi imam tu digalakkan orang yang ada isteri, ya. Kalau seorang dapat satu aja. Ya. Itu dia. Siapa yang ingin menemui Allah dalam keadaan bersih dan suci, maka hendaklah ia berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka. Kahwin dengan wanita merdeka, yang kahwin dengan hamba. Jadi dia suci, jadi dia bersih. Kemudian apa? Hadis Nabi lain apa? Arba'un min sunanil mursalin. Al-hayatu wan na'aturu wa ta'atturu, ya, wa ta'atturu wa siwak wa nikahu. Ada 4 perkara yang menjadi sunnah Nabi.
Yang Nabi tak pernah tinggal ada ni. Mana-mana Nabi pun ada. Yang pertama al-haya'u atau al-haya'u. Bukannya tak tu ya. Al-haya'u artinya malu. Nabi itu semua pemalu belaka. Yang paling malu siapa? Yang paling pemalu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dengar kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Pernah dengar ni? Ni kayak Quran ni apa? Berzanji. Hujung kita berzanji kita mula sampai hujung lah kita baca tawadhu' nama surahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Sambunglah Allah kita kan. Bila orang macam tadi itu kita apa? Allah kan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersangatan malu dan tawadhu'nya, merendahkan dirinya. Paling malu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan diri Nabi kita. Sang bersangatan malu dan bersangatan merendahkan diri dia. Macam mana merendahkan diri dia? Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat kasih kepada fakir-fakir miskin, fakir-fakir dan miskin-miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan suka duduk bersama-sama dengan mereka. Itu tawadhu'nya Nabi ya. Itu apa yang disuruh tu ya. Tapi nak suci ada 4 perkara tadi yang menjadi sunnah Nabi. Yang pertama tadi malu. Kena malu. Bukan malu nak jadi imam, bukan malu nak ngajar, bukan malu nak pakai sorban, bukan malu nak pakai pordah. Itu malu tak kena tempat. Ini malu lah kalau dah umur 81 pakai seluar pendek ke sana kemari. Tahu siapa orang 81 umurnya? Pakai seluar pendek dari kampung kau ni. Malu lah dengan orang. Malu dengan orang dulu. Bila kita malu dengan orang. Malu lah. Kalau umur dah 70, pakai t-shirt, depan tulis apa tadi? Umur dah 70, pakai t-shirt, depan tulis apa? Kiss me, belakang tulis no problem. Malu tu. Ada al-haya'u ya, malu. Semua nabi-nabi tu malu belakang. Bukan malu nak berjuang, bukan malu nak bersedekah, bukan malu nak jadi imam, bukan malu nak baca Quran. Itu malu tak bertempat. Malu melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Malu yang itu ya. Yang pertama. Yang kedua, at-ta'atturu. Ya betul. Wat-ta'atturu. Lagi yang kedua apa? Iaitu memakai wangi-wangian. Atar. Pakai minyak atar. Semua Nabi-Nabi itu pakai minyak atar. Minyak wangi. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wangi sentiasa. Kalau dia nyapu kepala anak budak kecil ya, tahulah bahawa Nabi itu dia tak payah pakai wangi pun, dia memang jenis wangi. Dia nyapu kepala budak kecil, tahu bahawa ini baru lepas dia disapu kepalanya oleh Nabi. Kerana wanginya kepala budak kecil ya. Kalau dia berjalan, tahu orang laluan ini pernah dilalui oleh Nabi walaupun tak pakai wangi. Itu hebatnya Nabi ya. Jadi itu dia. Yang kedua, yang ketiga wasiwak. Siwak apa? Ni apa? Apa ni? Ya Allah. Tak kenal apa ni? Namanya apa? Sugi. Inilah sesuatu yang kadang-kadang dihina oleh orang. Kadang ustaz-ustaz pun hina, tahu? Kecil aku tengok Ibrahim tu, masuk poket balik tu. Gini aku tengok ni. Orang menghina sunnah Nabi, apa hukumnya? Apa hukumnya tuan-tuan dan puan? Kafir. Ini sunnah Nabi ni. Kerana Nabi perintahkan kita bersugi. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kull inda salat, kata Nabi.
sekiranya tidak menyusahkan umat aku, akan kuperintahkan mereka supaya bersugi setiap kali mereka sembahyang. Tapi yang kami orang menghina ni, termasuk ustaz-ustaz yang moden-moden ni kan, menghina. Gini aku tengoknya katanya. Itu menghina tu. Tapi jadinya sunnah Nabi jangan dihina. Yang ketik aku tengok anu tu kan, bila lepas makan dia jalan dia. Tapi apa? Itu menghina sunnah Nabi. Nabi itu semua pakai sugi belakang ya. Itu sunnah Rasul ya. Saya dulu ada jual sugi tau. Maksud saya berkedai ada jual sugi. Tapi yang melakunya saya seorang je. Tak apa tak siap ya. Ini sugi ni tau. Saya dah beratus-ratus dah. Banyak benar sugi ni. Mengapa susah? Laula an asyqa ala ummati. Mengapa menyusahkan umat? Sugi ni apa? Mengapa susah? Kerana payah nak memeliharanya. Gemuk sangat hilang. Tambah ada tua apa ni? Hilang saja. Cari-cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Orang berkata-kata ya. Tapi ini merupakan sunnah Nabi ya. Bersiwak. Kemudian nikah. Nikah ni apa? Nikah lah kahwin. Itu sunnah Nabi. Kerana Nabi khabar. Ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Barang siapa benci dengan sunnah aku, maka dia benci dengan aku. Ada riwayat lain katakan, faman raghiba an sunnati faqad falaysa minni. Dia bukan dari golongan aku. Ada lagi. Jadi nikah itu sunnah Nabi. Jadi ada peluang nikah, kahwinlah. Kerana dia merupakan sunnah Nabi. Siapa amalkan sunnah Nabi di kala orang dah tak amalkan lagi, dia amalkan Nabi, orang dah tak amalkan lagi, dia dapat pahala 100 syahid. Betul tak? 100 pahala syahid. Tahu syahid? Ya Allah, tak tahu syahid? Orang syahid ni apa keistimewaannya? Orang syahid ni apa keistimewaannya? Masuk syurga tanpa hisab. Itu keistimewaan orang syahid. 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Kita masuk tak? 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul. Ada? Ingat tangan? Ada? Nama siapa tak tinggi. Dia nak betul-betul Rasul. Nama saya pun nama Rasul ada. Ibrahim nama Rasul tak? Tapi bukan saya ya. Itu tak pakai. Yang kedua Nabi-Nabi. Tak ada juga. Walaupun nama siapa. Dia nama Khidir. Nabi pada Nabi Khidir. Dia nama Daniel. Nabi pada nama Daniel. Tapi tak pakai. Yang tiga sahabat-sahabat besar. Nama aja pun tak boleh. Sekat nama tu boleh. Ada orang nama Abu Bakar. Ada. Dalam Facebook saya ada kawan saya seorang namanya Abu Bakar. Itu nama Nabi itu. Dan nama sahabat tu. Tapi tak pakai. Dia nak betul-betul Abu Bakar yang Abu Bakar As-Siddiq yang betul. Yang ketiga 7 golongan ya. Yang keempat wali. Ini semua wali belakang depan saya. Ini wali belakang. Tapi tak pakai. Itu wali apa? Wali nikah. Ya. Dia nak wali Allah. Wali Allah itu apa? Kita yang tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu siapa yang dihantar jadi wali ya. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita yang mengatakan dia itu wali. Kita yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali. Kita yang mengatakan apa? Imam Syafi'i itu wali. Kita yang mengatakan Imam Hanafi itu wali. Imam Maliki itu wali. Kita yang mengatakan mereka merasakan diri mereka itu berdosa. Ya. Wali itu di antara perkara-perkara yang rahsia Allah. Allah yang tahu. Yang lain siapa tak tahu. Ada 10 perkara yang Allah yang tahu. Yang lain tak tahu. Di antaranya wali itu. Itu yang kelima. Wali-wali. Yang kelima wali-wali Allah. Ada tak perempuan jadi wali? Ada tak perempuan jadi wali? Ada. Cuma dia tak tahu bahawa dia itu wali. Tapi ada. Namanya apa? Rabi'atul Adawiyah. Kita yang mengatakan dia itu wali. Tapi dia pun tak tahu bahawa dia itu wali. Tahu? Itu yang kelima. Yang keenam. Orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar.
Itu Allah janji dalam Quran tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Nah, tak boleh. You cannot calculate how much pahala bagi orang yang sabar tu. Berapa tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita tahu orang yang sabar tu masuk syurga tanpa hisab. Allah bagi berita gembira. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa yang sabar tu? Allazina asabatuhum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa kecelakaan, apabila ditimpa kemalangan, apa jawabannya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu orang sabar. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Tuhan selawat kita. Siapa tanda? Siapa tanda selawat dari Allah? Dan rahmat. Nak rahmat dah? Selawat dah? Kalau Allah selawat kita tu maknanya Allah nak bagi apa? Nak hapuskan dosa-dosa kita. Tak perlu makan, tak perlu minum. Allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat selawat akan Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Nah, itu dia. Ini saja ibadah yang Allah turut serta. Yang lain tak ada. Nah. Baik. Itu apa tadi ya? Jadi perbanyakkanlah berkahwin supaya bilangan nilai dan apa? Tanakahu taksuru banyak. Fa inni mukasiru bikumul ayyam min yaumil qiyamah. Perbanyakkanlah kamu berkahwin. Banyak pun sama 1000 apa? Bagi orang lelaki banyak kawan. At the most how many? 4. Jangan lebih. Banyak mana? Itu suruh Nabi ni pun tak. Jadi lepas ni keluar-keluar lah, kahwin lah. Bagi kat jemputan, bagi kahwin di mana? Bagi kawan yang 4. Perbanyakkanlah berkahwin supaya bilangan kamu bertambah. Bila kahwin bertambah dah, dapat anak. Mula seorang, bila kahwin jadi 2. Bila kahwin lagi seorang, dapat seorang lagi, dah jadi 3. Kemudian tahun depan dapat 1, dan 4. Suruhnya banyak. Kahwin lagi 1, begitu. Kerana supaya dapat bertambah bilangan apa? Supaya bilangan kamu bertambah. Ya, perbanyakkanlah berkahwin supaya bilangan kamu bertambah. Maka aku berbangga dengan bilangan kamu yang banyak. Sebagai umatku di hari kiamat. Hari kiamat itu Rasul bangga kalau kita banyak anak. Ya, kalau kita banyak anak, dengan banyak isteri banyak anak. Ada orang anak sampai 40 ya, apa? Ada anak 40 kan. Lepas itu kata wali tau. Ni bukan hadis ni, bukan percaya dia dah lah kata wali. Siapa ada anak 40 orang, ya salah seorang daripadanya mesti menjadi orang yang soleh. Dari 40 orang tu mesti salah seorang menjadi orang soleh. Tidak kata tidak anak soleh. Contohnya membandang kata tidak anak soleh. Tidak. Karena anak soleh itu kita harap untuk mendoakan kita. Karena ibadah dah putus lah. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam, maka putus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Itu saya suka ngajar. Mudah-mudahan ilmu yang saya ajar itu dapat diamalkan. Pahala itu mengalir kepada saya. Walaupun saya dah padam, saya dah mati, tapi pahala mengalir dalam kubur. Itu dia. Patutnya saya ni rehat je di rumah. Tak ada ngajar-ngajar, tapi datang juga. Mudah-mudahan dapat pahala itu. Berterusan pahala itu. Walaupun saya dah padam. Yang ketiga, awalidin solehin yadumulah. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Kalau dapat anak yang soleh itu betul tu.
Itu sebab kata wali tadi, siapa ada 40 anak, salah seorang mesti jadi anak yang soleh. Kalau 40 tu soleh belaka, dia berdiri anak tu semua anak soleh belaka. Kerana kita dapat anak tu bukan kebanggaan, bukan penghormatan. Kita dapat anak sebagai amanah. Kalau dapat anak macam mana buat? Didik mereka itu supaya menjadi dari lepas daripada neraka. Ini Allah khabar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, yourself dulu, dan anak-anak kamu, ahli-ahli kamu daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Kerana api neraka tidak lalu nahornya. Waquduhan nas wal hijar wali Allahnya. Nak kata nak? Tanya orang-orang lelaki yang ada sini ni. Nak kata nak? Ada? Kahwinlah sebab dapat 40 orang nak. Jangan dah tua takkan kahwin. Rugi lah. Alright. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaji 'abdu faqad istakmal." Apa itu? Nisfu din. Falyattaqillaha fin nisfi al-baqi. Minta nampak mana buatnya mata 18 tahun ni mata. Apabila seorang hamba, tapi hadis ni kalau salah baca pun tak ada dosa. Quran tak boleh dia baca betul-betul. Kalau salah baca pun tak ada dosa. Selawat salah pun tak apa. Ada orang baca selawat salah. Ada, dia bukan mesti ikut tajwid. Yang kena ikut tajwid tu apa? Quran aja. Warattil Quran tartila. Selawat tak apa. Ada tak yang panjang dipendek, yang pendek dipanjang selawat? Ada. Sallallahu ala Muhammad. Panjang nampaknya. Patutnya panjang ke pendek? Pendek aja. Tapi panjang boleh tak? Kan itu harus ada kitab tu. Bukan main lagu-lagu apa. Ada mengharus untuk boleh. Kerana dia dianggap sebagai hiburan dalam Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sepatutnya lam tu, lam ni kata lam tu lah lam. Pendek ke panjang? Pendek je. Tapi tak apa, tak ada dosa. Harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu selawat. Marhaban lagi teruk. Ya Allah, marhaban punya dah teruk. Mana dia ikut tajwid marhaban? Ada ke? Marhaban ya Hano. Ada ya Hano begini. Patutnya ya Nur. Ya Hano Ruhul begini. Patutnya ya Nur. Ya Nurul Aini. Tapi dapat orang marhaban tu dah. Ruhul Aini marhaban. Panjang naban tu. Mak tu panjang. Bandang orang mana balik ni tu bandang boleh mak hari sukun boleh dua harkat, 4 harkat, 6 harkat tak apa. Jadi mak tu min roh ada mak. Boleh panjang no. Tak apa ya. Harus. Itu marhaban. Berjanji mau begitu juga. Tak berdosa. Tapi ada lagi obatnya. Lagi teruk obatnya. Ya Allah. Dia tak pernah dengar obatnya kan? Orang duduk tepi sungai Perak tak pernah dengar obatnya kan? Ya Allah, lagi lah. Tadi aku tajwid langsung. Ya. Minallah no rejo leko hobero. Apa benda no rejo leko bero? Saya ni ada belajar obatnya tau. Itu yang bunyinya. Minallah no rejo leko hobero. Yang sebenarnya bukan norejo lekobero, yang sebenarnya narju kubro, harapan kami yang sangat besar. Tapi kalau
kita duduk apa itu tak sedap. Yang sedap ni nyoho rejo, ho leko, ho bero. Baru betul ya. Baru sedap. Tapi tak apa. Tapi Quran no way. Mesti ikut hukum yang sebenarnya. Walaupun dalam doa. Ya, banyak doa tu salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam betul, tapi tak betul. Kalau nak wakaf tarik nafas. Kalau nak wasal sambung. Yang ramai apa? Dalam wirid selalu tu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bunyi macam betul, tapi tak betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa buat? Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Betul juga tahlil. Berapa ramai orang tahlil tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wakaf medah, wasal medah. Kalau wakaf lah, nak wasal lah. Kalau bunyi itulah dia baca tahlil, Nabi kena seminyak ni. Pahala apa tak dapat. Dia nak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan bismillah. Milah ni orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim makna sukun. Boleh dua, boleh empat, boleh enam harakat. Qul huwallahu ahad. Ada qalqalah. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas. Baru betul. Kalau nak sambung pun boleh. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Baru boleh ya. Ni dah qul huwallahu ahad Allahu samad. Nak laju je. Wakaf tidak, wasal tidak. Ngambil kena seminyak je. Ya. Ngambil kumpulun ni kalau pulun jamuan ni. Ngambil kau tercanai je kalau tercanai jamuan ya.